Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Isnin 21 Ogos. Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah MRRD telah meluluskan program projek bersepadu pembangunan dan ekonomi kampung atau prospek diperluaskan ke Betong. Timpalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah berkata baru-baru ini Timpalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang juga merupakan Menteri MRRD di peringkat Persekutuan telah meluluskan projek berkenaan dengan peruntukan bajet pembangunan bernilai RM9 juta. Dato' Amar Douglas berkata demikian dalam program sesi bertemu rakyat di Rumah Mendit Unsu di Phnom Penh semalam. Beliau menambah ke arah itu satu kajian perlu dilakukan terlebih dahulu untuk mengenal pasti strategi dan kaedah serta aktiviti dan program berkaitan di bawah prospek di kawasan tersebut. Projek berkenaan merupakan satu lagi peluang besar untuk masyarakat tempatan mendapat manfaat daripada rancangan dan program pembangunan kerajaan. Selain itu, ia bakal membantu usaha agensi pembangunan bahagian Betong membawa lebih banyak pembangunan, kemajuan dan kemakmuran. Katanya lagi, bahagian Betong kini menduduki tempat ketiga di Sarawak, menikmati kehadiran prospek selepas daerah Matu dan Lawas. Mengenai BDDA, beliau berkata antara objektif utamanya adalah dalam sektor pelancongan dengan memanfaatkan legenda pahlawan serta nasionalis serentak. Tambahnya, Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng telah memperuntukkan sejumlah RM16 juta untuk membangunkan program pelancongan berkenaan. Ini termasuk untuk membina jalan masuk ke Bukit Sadok yang mana terletaknya Kubur Rentap selain membina replika Kubur Rentap. Jelas Dato' Amar Douglas lagi, pembinaan kedua-dua projek akan dilaksanakan pada tahun ini dan dijadualkan siap dalam masa 2 tahun lagi. Sasaran pergerakan Bulan Sabit Merah Malaysia tahun ini adalah untuk meluaskan pemahaman orang ramai tentang pergerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah antarabangsa dengan menonjolkan kepelbagaian kerja dan pendekatan sejagat pertubuhan itu. Menteri Pengangkutan Sarawak merangkap Penasihat Bulan Sabit Merah Malaysia Daerah Miri Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, selaras dengan tema tahun ini, segala perkara yang lakukan adalah dari hati. Pergerakan Bulan Sabit Merah mahu sukarelawan dan kaki tangan mereka memanfaatkan kuasa emosi yang dirasai terhadap pergerakan itu untuk meraihkan dedikasi dan impak Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Jelas beliau, tema ini mengetengahkan mesej kebajikan kepada orang di sekeliling untuk bergerak dan melakukan sesuatu dalam membantu orang lain. Beliau berkata demikian pada pembarisan tahunan Bulan Sabit Merah Malaysia Cabang Miri sempena Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah sedunia di Padang Majlis Bandaraya Miri di Miri semalam. Bulan Sabit Merah Malaysia Cawangan Miri telah menerima banyak anugerah daripada agensi kerajaan negeri dan kebangsaan sebagai pengiktirafan atas usaha kemanusiaan membantu masyarakat. Pencapaian ini dicapai kerana komitmen jitu mereka terhadap kerja kemanusiaan dalam membantu masyarakat ketika aman mahupun semasa krisis. Turut disampaikan sijil kepujian dan sijil perkhidmatan lama dari Ibu Pejabat Kebangsaan Bulan Sabit Merah Malaysia kepada penerima anugerah bagi tahun 2022. Johan keseluruhan pembarisan tahunan BSMM Miri dimenangi oleh Sekolah Menengah Kebangsaan Chung Hua Miri. Mana-mana parti yang mahu menyertai gabungan Parti Sarawak GPS perlu dipersetujui sebulat suara oleh semua parti komponen dalam GPS. Ketua Pemuda Parti Rakyat Sarawak PRS, Datuk Snowden Lawan berkata, buat masa ini pergabungan Parti Demokratik Progresif PDP dan Parti Rakyat Bersatu PSB yang dijangka dimuktamadkan Disember depan hanya berlaku antara dua parti itu sahaja dan tidak melibatkan GPS. News, it's not really for me to comment because this is dia orang punya I think ini rumah dia orang lah. It's their house. I can't really speak on their behalf because I have my own house which is our PRS. But as was mentioned in our GPS meeting, they're still outside. Maksudnya di luar daripada GPS lah. The merger that is dia orang punya their business lah. Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika diminta mengulas mengenai pengumuman Presiden PDP Datuk Seri Tiong Sing Sing yang memaklumkan pergabungan PDP dan PSB dijangka dimuktamadkan Disember. Terdahulu Datuk Snowden yang juga Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak merasmikan penutupan persidangan Asian Association for Sport Management 2023 AASM 2023 di Kuching.
Ditanya mengenai penerimaan terhadap pergabungan tersebut pada masa depan sekiranya ada, Datuk Snodan menegaskan ia bergantung kepada keputusan Majlis Tertinggi GPS selepas perbincangan meja bulat dibuat. Sementara itu, bagi naib Presiden Parti Pesaka Bumiputra Bersatu PBB, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berpendapat hasrat kedua parti itu untuk bersatu membuktikan Parti BSB yang dahulunya parti pembangkang mahu bersama kerajaan sedia ada untuk membangunkan Sarawak demi kemakmuran negeri. Mereka pun terkekut dan memahami apa yang sedang dilakukan oleh kerajaan negeri, kerajaan GPS yang dipimpin oleh Yang Berhormat Datuk Petinggi Abang Johari, iaitu perpaduan menjadi tujuan utama untuk membangunkan negeri dan telah pun terbukti. Jadi itu sebabnya rasanya mereka meninggal ideologi untuk melawan, untuk menjadi pembangkang sepenuhnya tidak. Mereka ingin bergabung dengan kita dan hasrat mereka untuk membantu. Walau bagaimanapun, jelasnya ia terpulang kepada pucuk kepimpinan Gabungan Parti Sarawak untuk menentukan keputusan tersebut. Senario ini mencerminkan wujudnya kepercayaan kepada sebuah kerajaan yang kukuh serta perpaduan dalam sesebuah pemerintahan. Beliau menyatakan demikian selepas menyempurnakan Majlis Pelancaran Pergerakan Belia 1828 PBB N4 Pantai Damai di Kuching semalam. Pergabungan kedua parti itu yang dijangka Disember tahun ini dimaklumkan oleh Presiden PDP Datuk Seri Tiong King Sing di Sibu. Sementara itu, Datuk Dr. Abdul Rahman yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Pantai Damai menyuruh belia di Dewan Undangan Negeri itu untuk berdaftar sebagai ahli pergerakan belia 1828 Pantai Damai untuk mengasah bakat mereka dalam kepimpinan. Menerusi pergerakan itu, ia dapat menyemai semangat jati diri, saling menghormati dan meningkatkan perpaduan antara kaum tanpa mengira agama, bangsa serta ideologi politik dalam kalangan belia. Pada majlis itu, beliau menyerahkan watikah pelantikan kepada jawatan kuasa pergerakan belia 1828 Pantai Damai. Program sehari itu yang disertai lebih 100 belia memberi pendarahan kepada golongan itu mengenai dasar-dasar serta polisi kerajaan selain sebagai platform menyuarakan hak mereka. Perarakan Bandaraya Miri sempena 60 tahun kemerdekaan Sarawak disambut meriah dengan pelbagai persembahan dari 60 kontijen serta lampu warna-warni dari kereta berhias di Miri Times Square Marina City Miri. Ditemui selepas pelepasan kira-kira 600 orang peserta dari 60 kontijen membabitkan 43 kontijen dari kategori sekolah, jabatan kerajaan dan swasta, persatuan dan kelab serta 17 kereta berhias yang berarak sejauh 3.08 km dari bangunan Majlis Bandaraya Miri ke Miri Town Square Marina City. Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu, menzahirkan kelancaran dan kemeriahan dirasai dalam sambutan festival itu adalah kerjasama baik daripada semua pihak yang terlibat. Malah ia juga atas sokongan masyarakat di Bandaraya Miri yang hadir memeriahkan festival berkenaan. Everybody is excited and everybody ready take their time and to make sure that they come out with full force and really enjoy this festival, street parade for our Miri side. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin hadir mewakili Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng ke perarakan tersebut. Selari dengan tema sambutan Sarawak Maju Makmur, lebih 40,000 penduduk pelbagai kaum di Miri telah membanjiri kawasan Miri Times Square Marina City Miri. Dalam perarakan tersebut, Sekolah Menengah Kebangsaan Lutong menjuarai kategori Sekolah Menengah diikuti Sekolah Menengah Persendirian Jalan Riam kedua dan ketiga Sekolah Menengah Kebangsaan Riam Miri. Bagi kategori kebudayaan dan persatuan dimenangi Persatuan Wanita Orang Ulu Miri, diikuti Jati Mirik dan ketiga Persatuan Dayak Miri. Sementara kategori Jabatan Kerajaan dan Swasta juara Batalion ke-12 Pasukan Gerakan A Miri, diikuti Jabatan Bomba dan Penyelamat Zon 6 Miri serta ketiga Institut Latihan Perindustrian Miri. Kategori kereta berhias, Samling dan Park City Group dinobatkan sebagai juara, diikuti Majlis Bandaraya Miri serta ketiga Lembaga Pelabuhan Miri. Padang bola sepak milik Majlis Daerah Limbang akan dinaik taraf menjadi padang bola sepak rumput tiruan. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, naik taraf itu wajar dilaksanakan dalam usaha melengkapkan kemudahan sukan nombor 1 di Limbang. Dan kita juga berhasrat untuk membina sebuah gelanggang bola sepak menggunakan rumput tiruan yang tidak banyak ada di Sarawak ini. Seperti yang saya tahu ada di Kuching dan juga di Bintulu.
Dan saya insyaAllah akan berusaha untuk mencari dana lah untuk menaik taraf sebuah gelanggang bola sepak milik Majlis Daerah Limbang untuk kita naik taraf menjadikan sebagai gelanggang bola sepak rumput tiruan. Ini satu kemudahan yang baru. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas perasmian kejohanan futsal tertutup peringkat bahagian anjuran pejabat Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan bahagian Limbang di stadium tertutup. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Dr. Abdul Rahman memberitahu, Limbang juga akan dilengkapi kemudahan aktiviti sukan lasak dengan siapnya lapangan rekreasi Limbang tidak lama lagi. Lokasi itu menempatkan pelbagai acara sukan pemotoran seperti drag race dan kapcai selain dijadikan tempat rekreasi awam. Kira-kira 100 sukarelawan menyertai program pembersihan pantai di Pantai Pasir Panjang di Kuching semalam. Mereka terdiri daripada warga kerja Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah, LCDA, Exfab Sarawak dan Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung, JKKK Kampung Pasir Panjang. Kenyataan media daripada LCDA semalam memaklumkan program tersebut merupakan salah satu program tanggungjawab sosial LCDA prihatin dalam usaha memberi kesedaran kepada masyarakat tempatan tentang kepentingan memelihara dan memulihara keindahan alam sekitar terutamanya pantai. Selain membersih pantai, aktiviti tambahan turut diadakan termasuk penanaman pokok bunga, tajan Dewan Benaria Kuching Utara, pertandingan mewarna untuk murid tadika dan sumbangan bakul makanan kepada golongan kurang berkemampuan. Pantai Pasir Panjang merupakan antara tarikan utama pengunjung yang ingin berehat dan menikmati keindahan laut dan pemandangan pantai sepanjang 1 kilometer itu. Selain itu, pantai ini juga mempunyai kawasan rekreasi awam yang dipanggil The Cove milik LCDA. Program tersebut dianjurkan dengan matlamat mengikatkan kesedaran tentang kepentingan memelihara alam sekitar dan memupuk rasa tanggungjawab untuk mengurangkan pencemaran dan pembaziran pengeluaran khususnya di kawasan perumpuan pelancongan. Berita itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak edisi Isnin 21 Ogos. Seterusnya ikuti Selamat Pagi Malaysia selepas ini. Salam Malaysia Madani.